Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Kembali lagi dalam channel Cikgu Hashim. Okey, so untuk video kali ni, Cikgu akan ajar sambungan daripada tajuk Hukum Kegravitian Semesta. So topik yang Cikgu pilih pada hari ini adalah Hukum Kepler. So kamu boleh rujuk dekat buku teks, muka surat 97. So hukum Kepler. So kita tengok dulu, Kepler ni dia adalah seorang saintis, pada lebih kurang kurun ke-15 macam tu. So dia mengkaji tentang gerakan planet pada sistem suria. Gerakan planet yang berada pada sistem suria. So untuk hukum Kepler dia ada 3. Hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga. So kita tengok yang pertama dulu. Untuk hukum Kepler pertama, menyatakan bahawa orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. So selama ni kita belajar dekat sekolah rendah, di mana kita diajar orbit bagi setiap planet ni adalah bentuk bulat. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah bentuk orbit untuk planet yang ada dekat sistem suria ni adalah berbentuk elips. Elips ni maksudnya dia bukanlah bulatan sempurna. Maksudnya jejari dia tu dia ada perbezaan. Kalau kita belajar matematik, jejari tu daripada ukuran pusat sampai lilitan bulatan tu jejari dia sama kan. 360 darjah tu jejari dia sama. Tapi elips ni dia sedikit lonjong. Dia sedikit lonjong. Kita tengok macam gambar rajah ni lah. Dalam bentuk elips, dia ada dua paksi. Paksi minor dan paksi major. Kita tahu istilah minor dengan major ni, minor ni maksudnya kecil ataupun sedikit. Major ni maksudnya besar. Macam majority kan. Majority, minority. Majority tu kumpulan yang besar. Minority kumpulan yang kecil. Jadi untuk bentuk elips ni, matahari ni berada pada salah satu fokusnya. So dekat sinilah matahari berada dekat fokus elips tu. Kemudian ni orbit, kita ambil contoh bumi lah. Orbit bumi ni berbentuk elips. Kalau kamu tengok elips ni maksudnya paksi major ni lebih panjang berbanding paksi minor. Paksi major ni kalau kamu ukur kat sini, ukuran dia lebih panjang berbanding paksi minor. Jadi maksudnya untuk nak memahami hukum Kepler ni, kita kena betulkan balik tanggapan kita yang sebelum ni kita ingat orbit planet-planet kat sistem suria ni bentuk bulat tapi dia sebenarnya adalah bentuk elips. Jadi matahari berada dekat fokus dia. Jadi samalah, maksudnya bumi ni akan beredar mengelilingi matahari pada orbitnya yang berbentuk elips. Boleh. Jadi maksudnya bila bentuk elips tu ada suatu ketika yang matahari dengan bumi ni berada pada jarak yang jauh. Kalau bumi tu berada dekat sini, bumi tu mengelilingi matahari, bila sampai dekat sini bumi dengan matahari tu jaraknya lebih dekat. Tapi yang cikgu luka ni bukanlah ikut skala sebenar, tapi nak katakan elips tu bentuknya macam itulah. Maksud ada satu titik ataupun ada satu tempat di mana bumi, matahari dengan bumi jaraknya jauh. Ada lagi satu tempat bumi dengan matahari tu jaraknya dekat. Itulah maksud takrifan bentuk elips tu. Kemudian ada paksi minor dan paksi major. Jadi hukum Kepler pertama ni dia ringkas sahaja, dia tak ada pengiraan ataupun tak ada benda yang berat sangat, cuma kita kena betulkan balik tanggapan kita yang mana orbit planet ni adalah elips, bukannya bulat. Tapi kebanyakan dalam sistem suria, kamu boleh baca dekat dalam buku teks muka surat 97 tu, kebanyakan planet-planet dekat sistem suria ni, orbit ni adalah hampir bulat. Maksudnya paksi minor dengan paksi major ni dia punya ukuran dia lebih kurang sahaja. Tapi dia tak sama. Dia tetap ada major, tetap ada minor. Major ni tetap lebih panjang daripada minor, tapi ukuran perbezaan tu tak jauh. Jadi sebab itulah kita dulu belajar bahawa orbit planet adalah berbentuk bulat. Tapi sebenarnya dia adalah elips ataupun hampir bulat. Boleh. Itu untuk hukum Kepler pertama. So untuk hukum Kepler kedua, kita lihat dulu takrifan ataupun maksud yang ada dalam hukum Kepler kedua. Kita tengok kat whiteboard ni. Hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Jadi kalau kamu lihat dia punya pernyataan hukum Kepler kedua tu panjang kan. Tapi kita boleh ambil beberapa isi penting.
Okey, yang pertama dia kata, okey, planet tu, okey, maksudnya bila planet, kita ambil contoh bumi lah. Okey, kita ambil contoh bumi. Okey, so bila bumi mengelilingi matahari, okey, kita tahu bahawa tempoh masanya adalah lebih kurang 365 hari. Okey, maksudnya daripada bumi duduk kat sini, bumi akan mengelilingi matahari, okey, sampai balik dekat sini ambil masa 365 hari ataupun 1 tahun. Okey, dan kita dah belajar daripada hukum Kepler pertama tadi bahawa okey, orbit bumi mengelilingi matahari ni, okey, orbit dia adalah berbentuk elips, okey, ataupun hampir bulatan. Okey, hampir bulatan sempurna, tapi dia bentuk elips lah, dia ada paksi minor dan paksi major yang tadi. Okey, maksudnya kamu kena kaitkan juga dengan hukum Kepler pertama. Okey, jadi maksudnya daripada hukum Kepler kedua ni dia kata, okey, untuk luas kawasan A, B dengan F, okay, kamu tengok kan, dia ada kawasan bentuk sektor ABF. Okay, kita belajar bulatan ada sektor minor, sektor major kan. Okay, jadi kita tengok untuk sektor A, B dengan F, okay, keluasan orbit ABF ni sama dengan keluasan orbit CDF. Okay, faham nampak ni ABF, luas dia, luas sektor ABF sama dengan luas sektor CDF. Okey, itu daripada hukum Kepler kedua. Okey, maklumat yang pertama dia kata luas lah. Okey, luas ABF sama dengan luas CFD. Okey, itu penerangan yang lebih detail lah. Okey, kalau kamu tengok ayat dia kata garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama. Okey, yang poin pertama ni tentang luas sektor ABF sama dengan luas sektor CDF. Okey, itu poin pertama dalam hukum Kepler kedua. Okey, poin kedua adalah selang masa dia sama. Maksudnya bila planet bumi, okey, bila bumi berada dekat A, kita tahu dia akan mengelilingi matahari, akan sampai dekat B semua ni kan. Okey, bila bumi berada dekat A sampai dekat B, okey, tempoh masa dia sama kalau bumi tu berada dekat C sampai dekat D. Okey, faham tak? Okey, maksudnya kalau bumi tu berada dekat A, okey, dia sampai dekat B. Okey, kita ambil contoh lah. Okey, kita ambil contoh, katakanlah planet tu, bumi berada dekat A, sampailah bumi tu dekat B ni ambil masa 60 hari. Okey, ni contoh cikgu bagilah. Okey, sama juga tempoh kalau planet tu berada dekat C, sampailah planet tu bergerak sampai dekat D. Maksudnya bumi berada dekat C sampai bumi berada dekat D, tempohnya sama juga 60 hari. Okey, faham tak? Okey, itu poin yang dinyatakan oleh hukum Kepler kedua. Okey, dapat yang pertama adalah luas ni, luas ABF, okey, luas sektor ABF sama dengan luas sektor CDF. Okey, jadi bila luas sektor ABF sama dengan CDF, okey, bermakna tempoh daripada A sampai B sama dengan C sampai D. Okey, boleh. Itu yang dinyatakan oleh hukum Kepler kedua. Okey, boleh. Okey, kemudian kalau kamu tengok, okey, macam mana boleh jadi macam tu sedangkan jarak A dengan B tak sama dengan jarak C dengan D. Okey, kalau kita nampak dekat sini pun, A sampai B ni dia punya jaraknya lebih jauh. Okey, C sampai D jaraknya lebih dekat. Tapi macam mana bumi tu boleh mengelilingi matahari dalam tempoh yang sama? Kan A sampai B 60 hari, ambil masa 60 hari. Okey, A sampai B ambil masa 60 hari. Okey, C sampai D pun ambil masa 60 hari. Okey, jadi bila bila tempoh masa ni sama berlaku tapi jarak berbeza, okey, maksudnya kesimpulannya adalah okey, laju linear bumi daripada A sampai B ni, okey, maksudnya bumi bila berada dekat A sampai B ni dia punya kelajuan dia lebih besar. Kan, kita boleh fikir dengan logik kan? Maksudnya, bila bumi tu berada dekat A, nak pergi dekat B, okey, kita tahu jarak dia jauh. Okey, tempoh masa dia perlukan adalah 60 hari je. Okey, jadi bumi tu akan bergerak lebih laju daripada A sampai B. Sebab dia kena sampai dekat B dalam masa 60 hari. Jadi maksudnya, bila bumi tu berada dekat A, dia kena bergerak lebih laju supaya dia sampai dekat B dalam masa 60 hari. Okey, kalau bumi berada dekat C,
Okey, dia perlukan masa 60 hari juga untuk sampai dekat D. Tapi kita tahu jarak CD ni lebih dekat berbanding AB. Jadi, kelajuan bumi akan lebih perlahan bila berada dekat C sampai D. Okey, berbanding A dengan B. Okey, faham tak? Maksudnya kamu kena relatekan jarak dengan laju. Okey, kalau kita pernah belajar apa? Laju sama dengan jarak bagi masa kan? Okey. So sekarang ni dalam hukum Kepler kedua ni masa ni adalah dimalarkan. Okey, masa ni dimalarkan. Maksudnya tempoh A ke B 60 hari, tempoh bumi C ke D pun 60 hari. Jadi bila masa dimalarkan maksudnya laju dengan jarak ni yang berubah. Okey. Jadi bila jarak dengan jarak AB ni lebih besar, maksudnya bumi tu akan bergerak lebih laju lah. Okey, sebab laju dengan jarak berkadar langsung. Okey, berkadar terus. Okey, dapat tak kat sini? Okey, boleh. Itulah hukum Kepler kedua. Okay, jadi ulang lagi sekali, untuk hukum Kepler kedua ada dua info penting dalam maksud hukum Kepler tu. Yang pertama adalah luas tadi. Okey, luas orbit ABF ataupun luas sektor orbit ABF sama dengan luas sektor orbit CDF. Okey, itu maklumat yang pertama, luas sektor. Okey, yang kedua, tempoh peredaran bumi daripada A ke B sama dengan C ke D. Okey, maksudnya untuk mana-mana planet lah, kita ambil contoh bumi. Okey, jadi daripada dua hukum Kepler tadi, daripada dua info dalam hukum Kepler kedua, kita dapat kesimpulkan bahawa bila bumi tu bergerak daripada A ke B tu, dia akan bergerak dengan kelajuan yang lebih besar. Okey, sebab nak sampai dekat B dalam masa 60 hari. Okey, jarak dia jauh, jadi dia kena bergerak laju lah daripada A sampai B ni. Okey, berbanding C dengan D. C dengan D ambil masa 60 hari, tapi jarak dia lebih dekat. Jadi, laju linear bumi tu adalah lebih rendah. Okey, dapat untuk hukum Kepler kedua. Okey.